Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran sangat mudah. Pada siri yang ke-172, tuan-tuan yang terlepas mengikuti siaran langsung kita pada hari ini ataupun siaran-siaran yang telah lalu, boleh terus pergi ke page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa dan juga page dan juga YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa slot dalam pengajian kita ini terbagi kepada dua, iaitu slot Tadabbur Al-Quranul Karim dan juga slot Qamus Al-Quranul Karim. InsyaAllah hari ini kita masuk dalam topik yang baru, iaitu Al-Hashdu Al-Fanni, iaitu compilekan kesenian di dalam Al-Quranul Karim. Pengumpulan perkara-perkara yang seni, yang halus di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita tengok pelbagai contoh-contoh yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebenarnya antara satu ibarat, ta'bir, ibarat ayat dengan ibarat yang lain ada kaitan. Kadang-kadang banyak, bukan satu ayat, bukan dua ayat, kadang-kadang 3-4 ayat ada kaitan di antara satu sama lain. Kemudian hari ini kita nak lebih membincangkan mengenai contoh-contoh dalam satu surah, dalam satu surah, tetapi ada kesinambungannya di awal surah dan juga di akhir surah. Itu topik kecil kita, iaitu kesinambungan awal surah dan akhir surah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak masuk antara satu surah dengan surah yang lain. Hari ini spesifik kita khususkan, iaitu antara dalam satu surah kita bandingkan antara awal surah dan juga akhir surah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam suratul An'am juzuk yang ke-7, pada ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Okey. Di akhir surah, akhir surah. Mana akhir suratul Al-An'am? Akhir ni bukanlah masa ayat yang terakhir sekali, mana ayat second last. Ayat second last pun termasuk ayat akhir juga. Macam kita kata Nabi puasa bulan Syaban keseluruhannya. Masuk keseluruhan tu ada ulama kata bukan mana 1 sampai 30 Syaban puasa, tetapi kebanyakan hari puasa. Bila sebut tentang akhir surah, tak semestinya ayat yang terakhir. Kadang-kadang adalah 2-3 ayat terakhir. Okey, sekarang kita lihat Allah Ta'ala tutup ayat suratul An'am dengan ayat Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Okey, tuan-tuan lihat dalam ayat yang kita nak bincangkan ni, apa munasabahnya, kesinambungannya antara awal dan juga akhir. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji milik Allah yang menciptakan langit-langit dan juga bumi. Wa ja'alal zulumati wan nur. Allah Taala menjadikan kegelapan-kegelapan, wan nur dan juga cahaya. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir ini
bi rabbihim, terhadap Tuhan mereka, ya'dilun, mereka samakan dengan Tuhan yang lain. Maksudnya mereka samakan Allah dengan Tuhan mereka. Mereka samakan Allah dengan Tuhan mereka. Okey. Mana mereka syirikkan? Mereka syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan lihat pada dalam akhir surah Al-An'am, mana ayat second last lah, ayat akhir dia, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim. Itu ayat terakhir, tapi ini ayat second last, sebelum ayat terakhir. Qul aghairallah, katakanlah wahai Muhammad, adakah selain daripada Allah, abri, aku mencari selain daripada Allah, aku mencari Rabban, mencari Tuhan, wa huwa rabbu kulli syai', sedangkan dialah Allah lah Rabbu, Tuhan, kulli syai', setiap sesuatu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada ayat yang pertama menceritakan orang kafir ini, mereka samakan Allah dengan Tuhan mereka. Mereka syirikkan Allah. Adapun pada ayat yang second last suratul An'am menyatakan apa dia? Fala ya'dilu bi rabbih syai'an. Nabi sama sekali tidak menyamakan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kita lihat kesinambungan al-mula'amah ataupun al-munasabah dalam ta'bir ayat awal dan juga akhir dalam satu suratul An'am. Seolah-olah dua ta'bir ini, dua ayat awal dan juga akhir ini seolah-olah satu ayat, sebab ada kesinambungan awal dan juga akhir. Begitu juga dalam penulisan selalunya. Dalam penulisan selalunya di awal akan disebut satu perkara dan di akhir sekali akan ada kaitannya dengan awal. Itu dari segi apa? Kita panggil penulisan. Begitu juga dengan Quran, dari segi awal dan juga akhir ada kaitannya, seolah-olah satu ayat. Tidak cukup sekadar itu. Kita lihat lagi, perhatikan secara halus. Kita lihat dua ta'bir ibarat ayat, awal suratul An'am dan juga akhir suratul An'am. Kita lihat didahulukan pada ayat yang pertama, diletakkan. Tuan-tuan lihat, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asalnya apa? Asalnya thumma alladhina kafaru ya'diluna bi rabbihim. Adala ya'dilu ni mana menyamakan. Lepas dia selalunya mutaaddi dengan huruf ba. Ya'diluna bi rabbihim. Tetapi yang muta'alliq yang ya'dilun, dia muta'alliq atau kita panggil ya'dilun selepasnya bi rabbihim. Okey. Tapi diletakkan ya'dilun itu di akhir, bi rabbihim diletakkan di awal. Nampak tak? Selalunya kita katakan ayat yang sebenarnya, yang mudah faham, thummal ladzina kafaru ya'diluna bi rabbihim, harfun jar, harful jar dan juga majrur, dia muta'alliq dengan apa? Muta'alliq dengan ya'dilun, iaitu ya'diluna bi rabbihim. Tetapi yang muta'alliq ini ya'diluna diletakkan di akhir, bi rabbihim diletakkan di awal. Boleh faham Asalnya ya'diluna bi rabbihim, tetapi Quran letak apa? Bi rabbihim ya'dilun. Okey, nampak diletakkan yang awal diletakkan akhir, yang akhir diletakkan awal. Begitulah juga pada akhir surah. Tuan-tuan lihat,
Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Tuan-tuan nampak tak? Di mana tu? Tuan-tuan lihat. Dikedepankan at-ta'bir pada akhir suratul An'am, iaitu abghi diletakkan kemudian maf'ulun bih diletakkan di awal. Maf'ul. Sepatutnya fa'il, maf'ul. Diletakkan maf'ul, fa'il. Nampak? Terbalik. Sebab apa terbalik? Sebab awal ayat pun terbalik, akhir ayat pun kena terbalik. Nampak? Itu kesinambungan dia. Apa ayat asal dia? Ayat asalnya ayat dalam Quran, qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Ayat asal dia qul abghi ghairallahi rabba. Nampak? Qul abghi ghairallahi rabba. Nampak? Fa'il dulu. Qul tu memang kena awal lah, question. Setiap question, tak kira lah bahasa Arab pun, bahasa English ke Melayu ke, semua letak awal. Apakah perkara ini? Apakah kamu nak sembah? Cuma dalam bahasa pasarnya kita kata kamu nak sembah selain daripada Allah ke? Tapi dalam bahasa yang rasminya, adakah kamu nak menyembah selain daripada Allah? Okey. Jadi di sini question tu adakah istifham. Tu makna adakah. Dalam Quran banyak antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha amintum man fis sama'. Banyak dalam Quran. Tu makna istifham. Jadi itu memang kena awal ayat. Cuma lepas awal ayat fa'il. Tapi dia letak maf'ulun bih dulu. Fa'il belakang. Abri itu fa'il. Ghaira itu adalah maf'ulun bih, diletakkan di awal. Sebab apa berlaku begini? Sebab awal ayat pun begitu. Ya'diluna bi rabbihim, diterbalikkan bi rabbihim ya'dilun. Boleh faham Tuan-tuan kena berada Quran terjemahan. Apa yang saya sebutkan, Quran tuan-tuan buka, belek, tengok awal ayat, akhir ayat, sentiasa belek depan belakang dan perhatikan setiap perkataan yang sebagai itu, insya-Allah tuan-tuan akan faham. Kalau tak ada Quran dan juga Quran terjemahan di samping tuan-tuan tidak ada makna, sekadar dengar. Sekadar dengar, tidak ada makna, bermaksud tidak boleh difahami dengan baik. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi bagaimanakah Allah Taala menyebut wa huwa rabbu kulli syai'. Wa huwa rabbu kulli syai'. Qul aghairallahi abghi, di akhir ayat suratul An'am, qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Dialah Allah Rabb setiap sesuatu. Okey. Sebab apa dia sebut wa huwa rabbu kulli syai'? Sebab kerana pada awal surah Allah Taala menyebutkan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tidakkah Allah menciptakan langit dan juga bumi? Tidakkah Allah menjadikan kegelapan-kegelapan dan juga cahaya? Jadi menunjukkan Allah lah pencipta, bukan sekadar gelap, bukan sekadar cerah, bukan sekadar langit dan bumi, bahkan Rabbu kulli syai'. Setiap sesuatu yang ada di dunia ni semua ciptaan Allah. Nampak seolah-olah di awal ayat tu lebih spesifik kan, langit bumi, tapi sebut benda-benda yang besar lah, gelap cerah. Tapi sampai sahaja di akhir ayat dia mentakmimkan, seolah memberitahu kepada kita semuanya ini adalah Rabb Allah Ta'ala punya. Apa maksud Rabb? Rabb ni bukan sekadar cipta, biarkan. Dialah pencipta, dialah memelihara, dialah menjaga, dialah mentadbir. Itu makna Rabb. Okey. Nampak tingginya kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lihat kesinambungan di awal suratul An'am dan juga di akhir suratul An'am.
Jangan kita menyangka bahawa surah ini adalah surah satu-satunya surah yang ada kesinambungan antara awal dan akhir. Tidak. Banyak lagi tuan-tuan yang mana ada kesinambungan awal surah dan juga akhir surah. Kesinambungan antara awal surah dan juga akhir surah adalah amrun ma'lumun wa masyhurun, satu perkara yang maklum, yang diketahui umum, satu perkara yang masyhur. Dalam penulisan Arab pun, dalam ulama-ulama dalam mengarang kitab pun ada kesinambungan awal dan juga akhir. Okey. Tuan-tuan lihat lagi, kita cuba bongkarkan lagi rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala letakkan dalam Quran, kesinambungan awal surah dan juga akhir surah. Kita lihat dalam Suratul Nisa, juzuk yang keempat, Suratul Nisa, ayat yang pertama dan juga ayat kedua. Tuan-tuan lihat, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Ayat pertama dan juga kedua, tuan-tuan lihat. Bila sebut awal surah, saya beritahu tak semestinya ayat pertama, ayat kedua pun termasuk awal surah juga. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat akhir suratul Nisa. Disudahi dengan apa? Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Awal surahnya juzuk 4, akhir surahnya juzuk 6. Kita tak tengok juzuk, kita kata dia tetap dalam satu surah yang sama. Itu perbincangan kita. Awal surah dan juga akhir surah. Di awal surah ayat pertama, kedua, tuan-tuan lihat, dan juga di akhir surah ayat ke-176. Tuan-tuan lihat, pada ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Allah Ta'ala ciptakan kamu, wa khalaqa minha, daripada ciptakan manusia ni daripada jiwa yang satu, iaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian apa yang berlaku kita panggil kelahiran demi kelahiran. Kelahiran demi kelahiran. Jadi makna banyak kelahiran, banyak zuriat di permukaan bumi ni. Okey. Apa kita nak bagi tahu pada awal surah? Pada awal surah maksudnya diciptakan manusia tu daripada Nabi Adam, kemudian bertebaran di permukaan bumi zuriat yang begitu banyak. Tiba-tiba pada akhir surah, tuan-tuan lihat, yastaftunaka qulillah, mereka minta fatwa kepada kamu wahai Muhammad. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah, berilah fatwa kepada mereka, berjawapan kepada mereka mengenai dengan kalalah. Apa itu kalalah?
man la walida lahu wala walad. Anak pun tak ada, mak ayah pun tak ada, anak pun tak ada. Makna ke atas pun tak ada, ke bawah pun tak ada. Itu makna kala lah. Kallun, tuan-tuan lihat asal makna, tuan-tuan semua mendapatkan buku ni Qamus Al-Quranul Karim. Perkataan kallun maknanya susah. Dalam suratul Hijr ada sebut, wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu wa huwa ayat sebelum dia, daraballahu masalan daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah. Kallun makna susah, kallun, beban. Dalam suratul Hijr, juzuk apa, juzuk yang ke-14, tuan-tuan lihat dalam 6 lain, 7 lain, dalam 7 lain juzuk 14. okey, kalalah daripada kallun juga susah lah. Kal susah, apa yang susah? Ke atas pun tak ada, ke bawah pun tak ada. Selalu bila kita susah, apa yang kita akan nampak? Mak ayah kita akan bantu kita, tok nenek kita ada bantu kita ke atas. Kalau mereka tak ada, apa yang kita nampak bila susah? Yang ke bawah, anak kita, cucu kita, cicit kita, mereka ni insya-Allah akan bantu kita. Tapi atas pun tak ada, bawah pun tak ada. Mana ke atas pun tak ada, keturunan kita ke bawah pun tak ada, itu dipanggil kala lah. Jadi apa kesinambungan dia? Kesinambungan nak bagi tahu kamu ni awal diciptakan daripada Nabi Adam, kemudian raja ramai bertebaran di permukaan bumi. Tiba-tiba di akhir nanti berakhirlah jiwa ini dengan kebinasaan, tak tinggal apa-apa. Anak tak ada, mak tak ada. Okey. Ini mru'un halaka, dalam akhir suratul Nisa ayat ke-176. Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Sekiranya seseorang tu mati, halak, laisa lahu walad, tiadalah baginya anak tak ada. Inilah gambaran kesenian yang amat besar, kesenian yang sungguh agung dalam Quran. Bagaimana permulaan surahnya menceritakan permulaan kehidupan, di akhir surahnya menceritakan pengakhiran kehidupan. Seperti mana tuan-tuan baca pada awal surah tadi, wa atul yatama amwalahum, berilah anak yatim harta mereka bila mana mereka telah meningkat dewasa, telah baligh. Okey, untuk mereka membina satu kehidupan yang baru, melangsungkan kehidupan mereka. Daripada anak yatim, mereka dah baligh, dah dewasa, bukan lagi yatim. Yatim telah dibuang daripada mereka. Mereka dah boleh berdikari, dah boleh independen, dan mereka boleh pegang duit sendiri. Tak perlu lagi orang menjaga harta mereka, dan mereka dapat pegang, memiliki apa yang ditinggalkan oleh ayah dan juga emak mereka ketika mana mereka hidup. Ketika mana mak ayah mereka hidup, banyak harta, mereka tak dapat harta tu sebab mereka masih kanak-kanak. Bila dah besar, mereka nak melangsungkan kehidupan, tak ada siapa boleh kontrol lagi harta mereka, kena berikan kepada anak yatim tersebut sebab mereka dah baligh, sudah dewasa. Berikan untuk apa? Untuk mereka melangsungkan kehidupan, tak ada siapa boleh halang mereka. Bila di akhir surah, tuan-tuan lihat, disudahi dengan taqsimi tarikat. Apa itu taqsim tarikat? Iaitu pembahagian harta pusaka. Tarikah makna harta pusaka. Tuan-tuan lihat di awal ayat cerita tentang harta. Bagilah harta kepada anak yatim bila mereka dah tingkat dewasa. Bila di akhir surah ceritakan tentang pembahagian harta pusaka, dia ni dapat berapa. Nampak? Mana ada kesinambungan dia. Berikan harta anak yatim bila mereka dewasa. Di akhir surah menceritakan tentang berilah harta kepada orang yang layak untuk terima harta tersebut. Orang ni dapat portion berapa. Nampak? Inilah kita panggil min
a'jabit tanasub, di antara keanihan, kesinambungan Quran awal ayat dan juga akhir, awal surah dan juga akhir surah. Kita lihat lagi dalam awal suratul A'raf dan juga akhir suratul A'raf. Tuan-tuan lihat dalam suratul A'raf ayat yang kedua, ayat yang pertama alif lam mim sad. Ayat yang kedua, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Satu kitab, kitabun unzila ilaika, diturunkan kepada kamu. Kitab apa? Al-Quran lah, diturunkan kepada kamu. Fala yakun fi sadrika harajun, tidak ada haraj. Haraj ni apa? Kelukaan ataupun rasa bersalah dalam diri kamu. Tidak ada kesempitan dalam diri kamu. Sebab Quran ada diturunkan kepada kamu. Siapa yang ada Quran, tak ada tak kesempit. Di akhir surah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat yang ke-204 suratul A'raf, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, fastami'u lah fi'il amar, dengarlah bacaan Quran tersebut, wa ansitu, dan juga diam. Dua perintah daripada Allah dibacakan Quran. Yang pertama diam, dan yang kedua, yang pertama dengar, yang kedua diam. Sebab itu perbahasan mengenai ayat 204 ni sebenarnya panjang. Cuma kita tak bincang panjang lah dari sudut fiqh dan sebagainya. Sebab berdasarkan ayat Quran ini juga dalam sebahagian mazhab, terutama dalam mazhab Malik, menyatakan apabila dibacakan Quran diam. Bila imam baca Fatihah, Quran juga diam. Bila imam membaca surah, surah itu juga Quran, diam. Tak perlu baca apa-apa. Tak perlu baca Fatihah, duduk berdiri saja. Cuma kita tak bincang dari sudut itulah sebab perbahasannya amat halus dan panjang. Jadi kita nak ceritanya tentang Quran ini disebutkan pada apa? Pada ayat yang kedua suratul A'raf, pada awal surah A'raf. Dan di akhir suratul A'raf juga disebutkan, di akhir suratul A'raf disebutkan tentang Quran. Awal sebut Quran, akhir sebut Quran. Jadi adakah kitab dalam awal suratul A'raf, adakah kitab tersebut diturunkan kepada Nabi, kitab selain daripada Quran? Tidak. Kitab tersebut, kitab itulah Quran. Jadi di akhir disebut secara sharih, jelas, iaitu itulah wa iza quri'al Quran, bukan wa iza quri'al kitab. Quran. Tapi kitab, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrik, pada ayat yang kedua suratul A'raf, itulah sebenarnya kitab. Kitab tersebut bermakna Quran. Kita lihat bagaimana dimulakan awal surah dengan penyebutan Quran, di akhirnya juga dengan penyebutan Quran. Okey, kita lihat yang terakhir pada hari ini insya-Allah. Bukan yang terakhir, second last lah. InsyaAllah ada yang terakhir nanti. Kesinambungan surah Hud. Tuan-tuan lihat kesinambungan surah Hud. Permulaan surah Hud, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir, alla ta'budu illallah, alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Okey, tuan-tuan nampak dalam surah Hud juzuk ke berapa tu? Juzuk 12. Juzuk yang ke-11 lagi sebenarnya, juzuk yang ke-11, tapi nak masuk 12 dah lah. Alla ta'budu, ayat yang kedua, kamu tidak menyembah melainkan Allah. Kamu tidak menyembah melainkan Allah. Okey, di akhir surah, tuan-tuan lihat di akhir surah disebutkan apa? Akhir surah Hud, apa akhir surah Hud? Walillahi ghaibus samawati wal ard, walillahi ghaibus samawati wal ard. Betul akhir surah Hud apa dia? Juzuk yang ke-12 juga, juzuk ke-12.
Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaih. Nampak? Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Tuan-tuan nampak Okey, jelas? Okey, jadi di sini dekat mana kita nak highlight kan pada ayat terakhir, ayat ke 1 2 3 surah Hud, 1 2 3. Di mana iaitu kita lihat di awal surah Quran sebut apa? Alla ta'budu illallah, supaya kamu tak sembah melainkan kamu sembah Allah Taala sahaja. Di akhir surah Hud Allah Taala sebut fa'buduhu wa tawakkal alaih. Kepada Allah yurja'ul amru kulluh, semua urusan serahkan kepada Allah. Fa'buduhu, sembahlah Allah. Di awal surah sebut alla ta'budu illallah, supaya kamu tak sembah melainkan kamu hanya sembah Allah. Di akhirnya ulang sekali lagi, fa'buduhu, sembahlah Allah wa tawakkal alaihi, bertawakal kepadanya. Jadi kita lihat awal surah larangan daripada sembah selain daripada Allah. Okey, di akhir surah perintah pula untuk sembah Allah. Nampak tak? Pada awal ayat alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Kamu tak sembah melainkan hanya sembah Allah. Jangan sembah benda lain. Seolah-olah nahi. Walaupun la tersebut la nafi, tapi la nafi bermakna nahi. Jangan sembah melainkan hanya sembah Allah. La nafi tapi bermakna nahi. Bermakna nahi. La nafi makna tidak, la nahi makna jangan. Di sini alla ta'budu, la tu la nafi tapi dengan makna nahi, jangan kamu sembah hanya melainkan sembah Allah Taala aja. Tapi di akhir surah itu adalah fi'il amar, sembahlah Allah. Nampak? Okey. Yang terakhir pada hari ini insya-Allah taala kita lihat dalam suratul Mu'minun, juzuk yang ke-18. Kesinambungan antara awal surah dan juga akhir surah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di akhir surah Allah Taala sebut apa? Innahu la yuflihul kafirun. Akhir surah apa? Suratul Mu'minun. Di mana tu? Dia bukanlah ayat terakhir. Ayat terakhir dia wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Mana ayat second last dia lah. Apa ayat second last dia? Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang kafir tidak berjaya. Jadi seolah-olah nak bagi tahu pada awal surah qad aflahal mu'minun, telah berjayalah oleh orang beriman. Di akhir surah sesungguhnya orang kafir tidak berjaya. Jadi nak bagi tahu fasyattani, ada dua pecahan. Pecahan orang yang berjaya pada awal surah qad aflahal mu'minun, ciri-ciri disebutkan dalam Quran, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun dan sebagainya terus. Dan antara pecahan yang kedua, ciri orang yang tidak berjaya, siapa orang yang tidak berjaya, iaitu innahu la yuflihul kafir, orang kafir. Nampak awal surah dan juga akhir surah. Cukup sekadar ini dulu, insya-Allah esok kita akan masuk lagi kesinambungan ayat. Tajuk kita dalam tajuk yang lebih spesifik adalah kesinambungan awal surah dan juga akhir surah. Esok insya-Allah kita akan lihat surah Yunus, surah Sad, dan juga surah Qaf. Ada beberapa surah lagi kita lihat. Kalau kita tengok secara halus, secara perlahan, tadabbur, insya-Allah kita akan perhatikan rupanya begini, ada kaitannya antara awal dan juga akhir surah. Okey tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melengahkan masa, kita terus pergi kepada slot yang kedua, Qamus Al-Quranul Karim.
Qamus apa? Al-Quranul Karim. Kita lihat, kita masih lagi membincangkan huruf jim, tak habis lagi Kita pada pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, mencari satu kotak merah saja yang menunjukkan perkataan ni tak banyak dalam Quran. Huruf apa? Huruf jim. Okey, kita pada muka surat yang ke-85 80 apa? 85. Huruf yang kita nak bincangkan adalah juz'un, jim, zai, hamzah. Juz'un. Apa maksud juz'un? Juzuk lah. Juzuk ni bahagian, sebahagian. Satu juzuk daripada Quran, satu bahagian daripada Quran. Okey. Juz'un mana apa? Juz'un maknanya adalah juzuk, sebahagian. Sebahagian daripada. Dalam Quran ada Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Juzuk ketiga ni satu line plus satu page. Okey. Satu line plus satu page. Juz'un. Juzuk yang ketiga tuan-tuan lihat. Muka surat 40 berapa? 44. Thumma ja'al ala, kemudian kamu jadikanlah ke atas setiap bukit tadi daripadanya juz'an, satu bahagian. Okey, bahagian-bahagian. Letakkan di atas setiap satu bukit satu bahagian daripada bahagian-bahagian itu. Okey. Summa du'uhunna, kemudian panggillah mereka. Ya'tinaka sa'ya. Mereka datang kepadamu dengan segera. Ini kisah Nabi Ibrahim lah. Dia bukan tak percaya tentang kehidupan selepas kematian, tapi nak lebih yakin. Inilah ayat dia. Allah Ta'ala perintahkan, fakhudh arba'atan minat tayr, ambil 4 burung, fasurhunna ilaik, summa ja'al ala kulli jabalin minhun juz'an summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Okey. Ambil 4 ekor burung, cincangkan dia, matikan semua sekali, pecah-pecahkan dia, kemudian letakkan setiap satu di satu bukit satu bahagian daripada bahagian-bahagian tu. Letak ni sayap dia, ni kaki dia, tangan dia, kepala dia semua. Kemudian semua boleh dicantumkan dengan segera. Dicantumkan dengan apa? Dengan segera. Juz'un, bahagian. Kemudian dalam suratul Hijr ada sebut likulli babim minhum juz'um maqsum, juzuk yang ke-14. Satu lay satu muka juga, sama. Satu lay satu muka. Juzuk ke-14. Satu lay plus satu page. Mana juzuk 14? Muka surat berapa tu? 266. Ada tak ada? Bukan 266. Dia satu line satu page. Satu line plus satu muka surat. Jadi 264 lah. Laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz'um maqsum. Ayat ke-44. Baginya 7 pintu. Baginya apa tu? Bagi neraka Jahannam. 7 pintu. Likulli babin, setiap pintu daripada mereka itu juz'um, satu bahagian, maqsum, yang telah dibahagikan. Golongan yang telah ditentukan, telah dibahagikan siapa yang akan masuk, yang telah ditetapkan lah. Okey. wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Banyak lagi dalam Quran itulah antaranya 3 ni. Tapi yang lain tuan-tuan boleh cari lagi kalau ada. Okey. Kemudian kita lihat lagi perkataan yang berikutnya adalah perkataan jim zai ain jazi'a.
Jazi'a makna tak sabar, keluh kesah, tak sabar. Jazu' yang sangat tak sabar. Jazu' adalah sirah mubalaghah, fa'ulun. Jazu'. Okey. Sawa'un 'alaina ajaz'na am sabarna ma lana min mahis. Sawa'un 'alaina, juzuk ke-13 ni tuan-tuan lihat dalam 8 lay plus 1 page 8 lay plus 1 page. Juzuk berapa? 13. Tuan-tuan lihat juzuk 13 surah Ibrahim. Betul? Surah Ibrahim. Sawa'un 'alaina. Ayat ke-21 surah Ibrahim. Muka surat 258. Sawa'un 'alaina. Sama saja bagi kita. Ajazi'na, apakah kita mengeluh ataupun bersabar? Ajazi'na, kita keluh kesah. Mengeluh. Maknanya tak sabar. Am sabarna, ataupun kita sabar. Jadi jazi'a ni makna tak sabar ataupun sabarna, kami bersabar. Ma lana min mahis. Sekali-kali tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Okey. Jazi'a makna tak sabar, kita panggil apa? Cepat mengeluh. Cepat mengeluh makna tak sabar. Jazu' makna yang sangat tak sabar. Jazu'a. Jazu'a. Suratul, cuba tuan-tuan lihat suratul Ma'arij ke apa? Juzuk 29 kalau ada lah. Khuliqa halu'a. Tuan-tuan lihat suratul Ma'arij muka surat 569. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia tu diciptakan halu'. Halu' tu apa? Diciptakan manusia tu bersifat mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila menimpa mereka keburukan, menimpa manusia keburukan, jazu'a, cepat sangat mengeluh, cepat sangat tak sabar. 20. Cepat sangat keluh kesah. Okey. Jazu'. Jelas Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jaz'u adalah ablaq, lebih mubalaghah. Lebih mubalaghah minal huzni, daripada sedih. Sedih, duka cita lah sedih. Tetapi yang atas daripada sedih itu dipanggil al-jaz'u. Makna lebih sedih. Lebih tak sabar. Okey. Fa innal huzna 'ammun, sesungguhnya huzun, kesedihan itu umum. Okey. Kesedihan itu adalah umum. Jazak ni lebih khusus lah. Lebih khusus. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat lagi perkataan yang berikutnya, iaitu perkataan jim sin dal, jasad. Jasad ni adalah bahasa Melayu pun jasad juga. Jasadun adalah badan, jasad. Seperti jisim, sama. Tetapi jisim lebih khusus lah. Jasad ni umum, jisim lebih khusus. Imam Al-Khalil menyatakan, dia kata apa? La yuqalu al-jasadu li ghairil insan. Tidak dikatakan jasad kepada selain manusia. Min khalqil ard, daripada makhluk di bumi ni. Okey, tidak dikatakan jasad kepada selain manusia. Jasad ni untuk manusia je. Okey. Jasad untuk apa? Untuk manusia sahaja. Bila sebut tentang jasad, maka baginya ada warna dan juga ada jisim. Bila sebut tentang jasad, baginya ada laun dan juga ada jisim. Itu dipanggil sebagai jasad. Bukan, saya minta maaf, jasad ini maksudnya baginya ada warna. Jisim ni bagi apa yang tak
boleh berpisah baginya warna seperti air. Bila air tak dapat dipisahkan dipanggil jisim air. Jisim, udara, begitu juga. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am. Kami tidaklah menjadikan mereka nabi-nabi ni jasad, satu jasad yang mereka tak makan. Dalam suratul Anbiya juzuk 17 page yang pertama bawah sekali tu, page yang pertama. Okey. Ijalan jasadan lahu khuwar fa akhraja lahum ijalan jasadan lahu khuwar, dalam suratul Taha. Tuan-tuan buka suratul Taha dalam 8 lai plus 1 page juzuk yang ke-16. Tuan-tuan akan jumpa di ayat atas sekali, akan jumpa apa? Ijalan jasadan lahu khuwar. Ijalan anak lembu yang berjasad, bagi dia ada suara. Berhala anak lembu yang ada suara, jasad. Wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anaba. Okey. Dalam surah tu apa ni? Dalam surah tu Sad, kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, juzuk 23. Tuan-tuan lihat surah tu Sad. Wa alqaina, muka surat 2455 455 ayat 34. Walaqad fatanna Sulaiman, sesungguhnya kami telah uji Nabi Sulaiman dengan satu kejadian, iaitu wa alqaina ala kursiyyih, kami letakkan di atas takhta kebesaran Nabi Sulaiman jasadan, satu jasad yang tidak cukup sifatnya. Okey, jasadan. Summa anab, kemudian dia kembali merayu kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterangan jasad ni panjang pula lah dalam kisah Nabi Sulaiman ni. Kita baca sikit, tengok keterangan yang kuat mengenai ujian yang dikenakan kepada Nabi Sulaiman ialah sebagaimana yang tersebut dalam hadis-hadis yang sahih, bahawa Nabi Sulaiman pada suatu malam bersumpah akan bersatu dengan isteri-isterinya supaya setiap seorang daripada mereka melahirkan anak lelaki yang akan menjadi pahlawan yang berjuang pada jalan Allah. Tetapi Nabi Sulaiman tidak menyebut insya-Allah di dalam sumpahnya itu, sekalipun dia diingatkan, sekalipun dia diingatkan oleh malaikat supaya berbuat demikian. Dia pun bersatu dengan isteri-isterinya, tetapi disebabkan kesilapannya itu, hanya seorang sahaja di antaranya yang telah melahirkan seorang anak yang tidak cukup sifatnya. Lalu bidan meletakkannya di atas takhta kebesaran Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam untuk dilihatnya. Di dalam hadis itu Nabi SAW bersabda, maksudnya demi sesungguhnya kalaulah Nabi Sulaiman berkata insya-Allah, tentulah dia mendapat anak-anak yang sanggup berjuang pada jalan Allah. Jadi di sini kita lihat hanya seorang sahaja di antaranya yang telah melahirkan seorang anak yang tidak cukup sifat. Jadi mana Nabi Sulaiman bersama dengan isteri-isteri dia, dan dia bersumpah semua anak-anak dia akan jadi pahlawan. Tapi malangnya satu orang ni dia tak cukup sifat. Itu disebut jasadan, diletakkan di atas takhta Nabi Sulaiman. Nabi SAW menyatakan, kalaulah Nabi Sulaiman sebut insya-Allah, pasti semua anak-anak Nabi Sulaiman akan menjadi pahlawan yang hebat. Okey. Itu ni adalah hadis yang sahih ada sebutkan kisah ni. Okey. Jadi jasad ini adalah satu benda yang kita panggil sama ada tak cukup sifat, ataupun benda yang tak sempurna lah, cacat, ataupun jasad ini benda yang tidak ada roh, tidak bernyawa, itu dipanggil jasad juga. Okey. Tapi bila jisim adalah benda yang bernyawa yang cukup sifat, itu dipanggil jismun. Okey, itu kesimpulan dia lah yang mudah. Kemudian perkataan yang terakhir, dua lagi perkataan, iaitu tajassasa dan juga jismun. Tajassasa ni maksudnya mengintip, tajassasu mengintip, jasus. Special branch kita panggil SB, mengintip kerja dia. Kita dalam bahasa Arab dipanggil jasus ataupun jawasis, mata-mata.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat juzuk ke-26, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengintip. Mengintip ni makna mencari kesalahan orang. Jangan kamu mencari kesalahan orang. Okey. Bila sebut tentang jassud adalah sentuh. Sentuh apa? Sentuh urat. Itu makna jassun. Jassun sin. Jim sin. Jassun. Sentuh urat. Urat nadi untuk mengetahui sama ada dia ni sihat ke sakit. Sentuh urat nadi dia. Maknanya jassun ni lebih khusus berbanding dengan hassun. Hassun sentuh. Tapi hassun ni sentuh umum. Sentuh apa pun dipanggil hassun. Bila jassun sentuh, tapi sentuh yang khusus, iaitu untuk mengetahui dia ni sihat ataupun sakit. Daripada perkataan jassun inilah dimushtaqkan, dikeluarkan, jadilah perkataan jasus. Jadi makna dia ingin mengetahui. Kalau jassun makna kita sentuh sesuatu, kita nak tahu dia sakit ke sihat. Jadi di sini daripada tajassasa makna kita nak tahu, mengintip, nak tahu orang ni betul ke salah, orang ni baik ke tak baik. Jassun mengintip. Tajassas, jasus. Tajassasa makna mengintip, daripada jassun. Kemudian perkataan jismun, jisim ni makna baginya ada panjang dan juga lebar. Ada panjang, lebar dan dalam. Itu jisim. Okey. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Suratul Baqarah juzuk yang kedua 9 line plus 1 page. Kisah Talut. Tuan-tuan baca dalam tu ada kisah Allah Ta'ala beri kepada dia bastatan fil ilmi wal jism. Jisim. Okey. Okey, pendek kata jisim ni lawan kepada jasad. Jisim benda yang ada roh yang sempurna, jasad benda yang tak ada roh atau benda yang tak sempurna, yang cacat. Okey, cukup sekadar itu dulu untuk pengajian kita pada pagi ni. Tuan-tuan yang terlepas siaran langsung kita pada pagi ni, boleh terus melajari YouTube kita, Pusat Tahfiz Pusat Ilmu At-Taqwa, ataupun page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Di sana ada playlist, tuan-tuan boleh lihat kembali. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan, memanjangkan pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Akhir kalam, tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.